Hai student, so ini ialah fizik. So yang kita tengah buat ni ialah daya paduan, daya seimbang dan daya tak seimbang. So yang teacher nak jawab ni ialah contoh satu tu ya. So jom kita pergi pada contoh satu. Satu objek berjisim 3 kg, letakkan M sama dengan 3 kg, bergerak dengan hal laju seragam. So kalau kamu tahu hal laju seragam, maknanya FD ialah kosong ya. So daya ke depan ialah 6N, maka daya ke belakang pun 6N. Daya geseran. So bila dia bertukar menjadi 15N, maka kamu boleh cari daya paduan untuk daya tak seimbang. So 15 tolak dengan 6, kamu akan dapat 9N. Bila kamu dah dapat macam tu, barulah kamu boleh masuk dalam formula F sama dengan MA. Okey, masukkan daya paduan tadi 9, M kita ialah 3, carikan pecutan A dia. So 9 bahagi 3, kamu akan dapat 3 meter per saat. Siap? Good luck. Okey, so cikgu sambung balik kepada apa yang tadi cikgu terang. Cikgu terang lagi sekali supaya kamu nampak. Okey. So yang tadi tu seperti yang kamu nampak, cikgu terangkan konsep yang kita dah faham dalam daya seimbang dengan daya tak seimbang. So kamu nampak contoh kat sini, satu objek berjisim 3 kg bergerak dengan hal laju seragam apabila daya 6 Newton bertindak ke atasnya seperti rajah A. So bila kita faham perkataan hal laju seragam, tak semestinya dia sebut hal laju seragam tau. Dia boleh sebut pegun. So hal laju seragam dengan pegun menunjukkan bahawa dia ialah daya seimbang. Daya seimbang bermakna kita punya N ni paduan dia ialah 0 Newton. Bermakna kalau kat sini belah sini ialah 6, maka belakang ni pun mesti 6. Sebabkan 6 tolak 6 kita akan dapat 0 Newton. Now seterusnya dia kata apa yang berlaku ialah jika daya yang bertindak itu ditambah menjadi 15 Newton. Sekarang dah bukan 6. Dia ubah kepada 15 Newton. So apa yang berlaku? Bila kita lukis benda yang sama, dia punya geseran ataupun daya kiri dia masih lagi sama. So 15 tolak dengan 6, kita dapat 9 Newton. Bermakna sekarang ni daya dia dah bukan seimbang lagi ataupun daya tidak seimbang. Apabila daya tak seimbang berlaku, bermakna berlakulah ada pecutan. So pecutan kita pakai formula F sama dengan MA. Nah, macam mana cikgu tahu formula cikgu ialah F sama MA? Dia bagi kat sini ialah M 3 kg. Dia juga minta A dan dia ada F. Now reminder, kalau kamu pakai formula ni, cikgu remind siap-siap, dengar betul-betul. Jika kamu pakai formula ni, pastikan F kita ni ialah F paduan ataupun daya paduan. So daya paduan yang tadi kita kira tu ialah 9 Newton. M kita ialah 3 kg. Nak cari A. Maka 9 bahagi dengan 3, kita dapat 3. Okey. So cikgu tersilap tekan kalkulator ni. So 9 bahagi dengan 3 ialah 3. 6. Allah. Cikgu pun silap juga. 6. Okey. So 9 bahagi dengan 3. Bukan, 9 bahagi 3 lah. Betul lah 3. So, ialah 3. Jangan lupa bila kamu bagi jawapan macam ni, tolong jangan lupa tulis unit. So, A sama dengan 3 meter per saat. Okey, jelas setakat ni? Jelas. Siapa tadi yang cakap tu? Tadi siapa yang cakap tu? Saya. Dina ya? Kenapa Dina? Ya tak, saya cakap Ulang Dina. apa? Okay. Alright. Cikgu dengar ulang tadi. Okay. Kalau kamu dah faham, jom kita tengok soalan yang seterusnya. Nah, kalau kamu nampak kan, benda ni biasa je tau. Tapi konsep dia yang kamu faham sekarang ni. So, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okay. Sebuah kereta berjisim 1,500 bergerak pada hal laju 20 meter per saat. Betul kan kat sini ya, 1,500 ni ialah kg ya.
Bergerak pada hal laju 20 meter per saat diberhentikan dalam masa 5 saat apabila breknya dikenakan. Hitung nyah pecutan purata kereta itu. So of course lah kita tahu yang ni ialah daya tak seimbang sebab kita nampak ada nyah pecutan ataupun ada berhenti, ada perubahan hal laju dekat situ. So kita nak kena cari nyah pecutan dia dan juga kita nak kena cari daya brek purata yang bertindak. Okey, so sekarang ni cikgu tak tahu daya dia berapa tahu. Cikgu pun tak tahu apa-apa tapi cikgu tahu yang bahawa cikgu boleh cari dia punya nyah pecutan. So macam mana kita cari benda tu? Dengan cara pakai formula. So formula yang kita ada ialah A sama dengan V tolak U per T. Okay, formulanya ada kat depan. Ada dalam buku formula, jangan risau. So, V tolak U per T. So, cikgu tahu V tadi, ingat V ialah final velocity ataupun laju akhir. So, laju akhir kita baca kat situ, dia kata bergerak pada hal laju 20 meter per saat diberhentikan. So, diberhentikan maknanya akhir dia mesti kosong, tolak dengan laju awal dia ialah 20 per time dia ialah 5 saat. So, kamu nampak dia jadi 20 bagi 5, negatif 4. Dan jangan lupa unit, meter per saat per saat. Okey, so kamu nampak, dapat negatif. Ya betul, dia ialah nyah pecutan. Okey, so kamu bagi negatif 4 meter per saat per saat. Belum habis lagi. Dia tanya soalan, lepas kita dah dapat nilai tu, nyatakan daya membrek purata yang bertindak. So, daya membrek purata maknanya kita cari F kat sini. So, cikgu pun pakai formula F sama dengan MA. So, formula yang sama. So, cikgu pakai formula yang sama kat sini. F sama dengan MA, tolong jangan ambil A kamu negatif. A tu ialah 4, negatif tu ialah pecutan. Kita nak cari F, F tak boleh negatif. Okey, ataupun ke belah kiri dan sebagainya ataupun berhenti. So kita pun masukkan 1500. A kita ialah 4. Kamu tekan kalkulator. 1500 darab 4 ialah 6,000. So 6,000 Newton. Okey, selesai. Setakat ni kamu faham? Ada apa-apa yang kamu confuse? Faham cikgu. Very Faham. good. Okay, very good. So, ini baru basic je tau. Kita belum lagi cerita yang benda lain. So, jom kita pergi kepada seterusnya. Jom kita sambung. Cikgu pergi kepada bahan supaya kamu nampak lebih jelas. Okay. Mana muka surat dia tadi? Okay. Jom kita sambung kat sini So lepas kamu dah faham dekat situ, bermakna kamu juga nak kena faham hubungan antara pecutan A dengan F. Now kenapa kita cakap pasal benda ni? Disebabkan kerana eksperimen. Okay, so eksperimen ni yang kamu nak kena faham, ini sentiasa berkait dengan F. So kita tahulah bila daya meningkat, maknanya pecutan pun meningkat. Seperti yang kamu nampak yang dekat orang yang dia ada 1 anjing, lepas tu ada 3 anjing. Kalau 3 anjing maknanya 3 kali pecutan dia. So very simple macam tu. Dalam erti kata lain, kalau cikgu buat benda ni, maka cikgu akan dapat meningkat. So, apabila A meningkat, F juga meningkat. Berkadar terus. Macam tu. Ingat start dengan kosong dan naik ke atas macam tu. Selesai. Jom kita pergi pada seterusnya. Untuk mengatakan kamu, eksperimen cikgu tak perlu terangkan benda ni sebabkan kerana eksperimen semua ni kita akan pergi selepas ini. Okay, basically kamu just nak kena faham saja. Alright, so hubungan antara pecutan dengan jisim pun sama juga konsep dia. Disebabkan kerana kita faham yang bahawa
pecutan suatu objek berkadar songsang dengan jisim. Macam mana kita nak tahu benda ni? Kamu pakai formula dia. So, cikgu tunjuk formula sekarang ni So, kita tahu formula dia ialah F sama dengan MA. Allah, pen cikgu pun ada problem. Kalau kamu pastikan A dengan M jangan tempat yang sama. So, bawa satu tempat lain. So, cikgu letak kat bawah M tu So, M ni letak kat bawah, A ni dekat sini. Okey, nampak M ni dia dekat bawah. Okey, dan kamu nampak yang bahawa A ni dekat atas. So, kalau A meningkat, maka M menurun. Simple macam tu. Kalau M meningkat, A menurun. Okey, so dalam arti kata lain, kalau cikgu kena buat graf, maka cikgu faham A berkadar songsang dengan M, maka kamu pun akan dapat ke bawah macam ni. Garis lurus Kalau untuk 1/m, maka kamu akan dapat daripada kosong naik ke atas. Okey, so nampak kat situ walaupun graf aja kot, lukis-lukis je kot. No, benda ni sangat-sangat penting. Kamu suka tak suka, inilah konsep fizik yang sangat penting untuk kita faham. Okey, jom kita pergi kepada seterusnya Okey. Seterusnya, kita pergi dekat sini. Okey. Cikgu dah habis ke? Okey, betul. Now, kamu dah faham? Sekarang kita buat calculation pula. Cikgu bagi kamu masa sebabkan kerana kita ada remaining meeting kita 5 minit. Jawab saja. Cikgu just nak tengok kamu jawab je. Jangan risau. Semua benda ni cikgu akan ajar. Obviously nampak sangat kamu masih lagi blur dengan fizik ni. So, lebih baik cikgu ajar 1 sampai 6 ni. Tapi cikgu nak kamu at least try dulu. Tengok kamu betul ke tak. Okay, kamu tengok ke tak benda soalan macam ni. Okay, teruskan ya.